Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 10 Syawal. Pada hari ini Ustaz nak sambung pembelajaran kita secara online, iaitu bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Masyarakat Arab ketika itu hidup secara berpuak-puak dan berpecah belah. Berpuak-puak tu apa? Berpuak-puak itu dalam suku kaum dia sendiri. Suku kaum A dengan suku kaum B sebagai contoh. Mereka bergaduh, A dengan B ni bergaduh. Pergaduhan itu sering tercetus di antara kabilah antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana pertama, berebut harta, kuasa dan pangkat. Orang Arab jahiliah pada ketika itu, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung berhala. Dengan menyembah patung berhala tadi merupakan tempat memohon pertolongan, dan mereka mengamalkan amalan-amalan khurafat. Baik, khurafat bermaksud mereka beranggapan ianya bertepatan dengan agama Islam, walhal sebenarnya, hakikat sebenarnya ianya bertentangan dengan kepercayaan kita kepada Allah dan juga syariat Islam. Sebagai contoh, mereka percaya tentang amalan tangkal dalam bentuk, mungkin tangkal itu dalam bentuk rantai dan sebagainya. Mereka percaya tangkal tadi akan melindungi diri mereka daripada mara bahaya, daripada sakit dan sebagainya. Cara hidup orang Arab jahiliah pada ketika itu, mereka minum arak, berjudi, bercakap bohong, menilik nasib. Dan mereka juga membunuh anak-anak kecil perempuan hidup-hidup. Kerana mereka percaya apabila anak perempuan ini meningkat dewasa, akan mendatangkan keburukan kepada keluarga mereka nanti. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul lagi, Nabi Muhammad telah pun ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat terpuji dalam diri Nabi Muhammad. Sebagai contoh, amanah. Nabi Muhammad SAW ketika berniaga dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW akan berlaku jujur dalam perniagaan dan tidak pernah mengkhianati dalam perniagaan. Yang kedua, penyantun. Nabi Muhammad SAW ketika bercakap dengan seseorang, sebagai contoh golongan orang tua, wanita, kanak-kanak, Nabi Muhammad akan bercakap dengan penuh hikmah, dengan penuh lemah lembut. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak suka membuang masa. Dan yang keempat, bercakap benar. Nabi Muhammad SAW akan bercakap perkara yang benar sahaja. Kepribadian Nabi Muhammad SAW menentang masyarakat Mekah. Poin pertama, sabar dan tabah. Bapa saudara Nabi Muhammad dan isteri bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu Abu Lahab, menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menggelarkan Nabi Muhammad sebagai pendusta, ahli sihir dan macam-macam lagi gelaran yang tidak baik kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa. Malahan Nabi Muhammad SAW akan berbuat baik kepada bapa saudara Nabi Muhammad dan juga ibu saudara. Poin yang kedua, berpegang teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan banyak harta dan juga perempuan untuk Nabi Muhammad menghentikan dakwah Nabi Muhammad, iaitu menyebarkan agama Islam, dan juga untuk sekiranya Nabi Muhammad menyembah berhala. Namun Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Nabi Muhammad tidak pernah sesekalipun menerima tawaran tersebut. Poin yang ketiga, iaitu bijak merancang. Nabi Muhammad SAW apabila berhijrah ke Madinah, bapa saudara Nabi Muhammad SAW and the gang telah pun merancang untuk bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggunakan arah ke selatan untuk pergi ke Madinah. Walhal untuk pergi ke Madinah, jalan mudah untuk pergi ke Madinah menggunakan arah utara. Tindakan ini adalah untuk mengelirukan pihak musuh
Baik, ini adalah slide yang terakhir, iaitu apa tindakan kamu semua berdasarkan dua situasi berdasarkan gambar ini. Yang pertama, adik menconteng buku sekolah kamu. Situasi kedua, ada jiran baru berpindah. Pertama, kita tengok berdasarkan kepribadian Nabi Muhammad SAW, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita contohi sifat Nabi Muhammad SAW? Apabila kita tengok adik kita menconteng buku sekolah kita, kita tidak boleh memarahinya. Kita mestilah menasihati dengan menggunakan suara yang paling lembut, yang paling baik. Kita ambil buku sekolah kita, jangan main ambil aja. Nanti buku sekolah kita terkoyak. Kemudian bolehlah kita berikan kertas yang kosong kepada adik tadi untuk dia menconteng. Situasi kedua, jiran baru pindah. Kita hendaklah bercakap ataupun bolehlah bertegur sapa dengan jiran baru tadi. Boleh tanya, awak dari mana, pindah sini sebab apa, kan? Kita boleh menghubungkan dengan satu hubungan yang baik dengan jiran-jiran kita. Baik, itu saja. Mudah-mudahan tajuk Ustaz pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah, akan beroleh ataupun kita boleh mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW yang baik tadi. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.